pembaris ni 100 sentimeter. 100. Bingkai ni macam mana nak ukur ni? Agak-agaknya bingkai ni atau pembaris ni lagi panjang. Tapi nak ukur macam mana ni? Alamak. Nisa, tak tahu. buat apa tu? Cikgu Saiful. Cikgu, saya tengah nak ukur bingkai ni dengan pembaris ni mana lagi panjang. Tapi saya tak pastilah cikgu macam mana saya nak ukur. Jadi Nisa tak dapat jawapan lah? Tak ada jawapan. Okey, Nisa betul hari ini kerana saya akan bantu Nisa untuk dapatkan jawapan. Baiklah. Macam mana tu cikgu? Okey, jom masuk kelas saya. Okey, jom. Kita masuk kelas sekarang. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa Ki akan menemani anda hari ini. Apa khabar murid-murid di rumah? Nisa harapkan semuanya sihat, bertenaga dan bersedia untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Hari ini di slot menengah atas kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran pendidikan khas matematik topik tingkatan 4. Baiklah murid-murid, jom kita nak berkenalan dengan guru kita hari ini. Kita saksikan. Baiklah murid-murid di rumah, jom kita nak persilakan guru kita hari ini, Cikgu Saiful Amri Sailan yang merupakan guru dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Apa khabar cikgu? Selamat datang. Khabar baik, alhamdulillah. Cikgu Saiful sihat ya? Sihat sangat. Alhamdulillah, Cikgu Saiful sihat hari ini dan hari ini kita dibantu oleh jurubahasa Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan yang merupakan guru dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Terima kasih cikgu-cikgu berada di sini hari ini. Saya tak sabar nak belajar. Tapi boleh tak cikgu jelaskan sebenarnya tadi keadaannya saya cuba mengukur pembaris ini dengan bingkai ini. Mana yang lebih panjang? Sebenarnya apa topik kita hari ini, Cikgu Saiful? Okey, terima kasih Nisa. Sangat menarik kan apa sebenarnya kita nak cari hari ini. Okey, baiklah. Saya sekali lagi memperkenalkan diri saya, Cikgu Saiful Amri, SAIFULAMRI. Isyarat nama saya, Cikgu S. Saiful. Senyum. Cikgu Saiful. Okey, saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Okey, jadi untuk hari ini, saya akan mengajar mata pelajaran matematik KSSM Pendidikan Khas tingkatan 4. Tajuk kita hari ini adalah perimeter. Perimeter. Boleh saya mula, Nisa? Boleh, tak ada masalah. Okey, silakan Cikgu Saiful. Okey, perimeter Nisa. Sekarang kita tengok apakah itu perimeter. Okey, dan seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan ukuran dalam perimeter ini. Baik. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap Nisa dan juga murid-murid di rumah bersedia dengan beberapa perkara penting. Baik. Okey, yang pertama buku teks. Buku teks buku saya teks ada. matematik KSSM Pendidikan Khas tingkatan 4. Baik. Ada? Okey. Yang kedua buku nota. Buku nota ni untuk kita catatkan apa saja isi penting di dalam buku ini untuk memudahkan kita mengingat. Baik, cikgu. Yang ketiga, kita perlu ada alat tulis. Alat tulis. Kalau tak ada alat tulis, bagaimana nak menulis? Betul. Bisa ada? Ada. Okey. Dan yang terakhir, kepada murid-murid berkeperluan khas pendengaran, cikgu harap semua bersedia dengan alat pendengaran masing-masing. Ya, pastikan baik. berfungsi dengan baik. Baik, cikgu, saya pasti murid-murid di rumah semua sudah bersedia dengan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan. Jom, kita mulakan. Jom kita mulakan. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini ada 2 sahaja. Jadi cikgu harap semua boleh capai
capai standard pembelajaran kita dengan baik. Yang pertama, 1.1.1 menentukan perimeter bagi bentuk dua dimensi. Dan 1.1.2 menentukan perimeter gabungan bentuk dua dimensi. Jadi dua ini akan kita cuba capai pada hari ini. Apakah semua ni? Boleh, saya dah bersedia. Okey. Baiklah, kita mulakan sekarang. Apakah yang dimaksudkan dengan perimeter sebelum cikgu pergi jauh? Bagaimana kita nak mengisyaratkan perimeter itu sendiri? Okey, perimeter buat bulatan. Lepehkan tangan. Bulatan yang lepeh. Kemudian tapak menghala ke atas. Belah kanan buat P. Okey, dan kita pusing lawan arah jam. Lawan. Buat lawan. Begini. Okay. Perimeter. Ini perimeter, isyarat perimeter. Wah. Okey. Apakah itu perimeter? Perimeter ialah jumlah ukuran keliling sesuatu bentuk, kawasan atau rajah. Seperti segi empat sama, segitiga, heksagon atau bulatan. Baik. Jadi ini semua banyak bentuk-bentuk dalam kehidupan kita berbentuk dua dimensi. Ya, betul. Jadi ini memudahkan kita untuk membuat ukuran. Untuk kata mudahnya, perimeter adalah ukur keliling ataupun ukur lilit. Ukur keliling atau ukur lilit. Saya dari dah satu tahu. titik ke titik yang sama. Itu kembali. Betul. Patutlah tadi saya cuba ukur ukuran keliling bingkai gambar ini. Jadi namakan perimeter. Baik, Nisa. sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, murid-murid di rumah nampaknya dah bersedia? Bagus. Tapi sebelum itu, jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM di slot menengah atas. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran matematik. Topik kita hari ini perimeter. Betul tak cikgu? Betul, Ya, Nisa. sebelum itu cikgu, nama saya Nisa. Nisa. Masih lagi bersama Nisa dan cikgu Saiful. Ya, betul. Saiful, betul. Okey, baiklah. Nampaknya murid-murid di rumah semua sudah bersedia dengan bahan-bahan dan juga buku masing-masing. Jom kita nak teruskan dengan topik kita hari ini, perimeter. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu akan terus masuk kepada standard pembelajaran kita yang pertama, 1.1.1 menentukan perimeter bagi bentuk dua dimensi. Okey Nisa, kita sudah tahu apakah itu perimeter. Ya, betul. Perimeter dalam kata mudahnya ukur keliling ataupun ukur lilit. Tanya Nisa, pandai Nisa. Okey. Jadi di sini ada beberapa contoh yang cikgu berikan. Okey, kita mula dengan contoh pertama. Okey, bentuk apa itu Nisa? Bentuk segi empat sama. Segi empat sama. Apa yang dimaksudkan dengan segi empat sama? Segi empat yang sisinya ukuran sama. Betul. Bagus Nisa. Okey. Jadi segi empat sama, setiap sisinya berukuran sama. Semua sisi adalah sama panjang. Okey, di dalam gambar rajah ini kita labelkan setiap ukuran atau sisi dengan A. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perimeter di mana Nisa perlu tambahkan A dengan A dengan A dan dengan A. Ada berapa sisi semuanya Nisa? Ada 4 cikgu. Ada 4 sisi bermaksud ada 4 A. Ya. Kaedah untuk mengiranya Nisa, selain daripada menggunakan tambah, Baik. okey, Nisa boleh menggunakan kaedah tambah berulang ataupun pendaraban. Okey, dengan 4 darab dengan A. Jadi ada 4 kali A. Contoh Nisa, cikgu sekadar nak bertanya saja, jikalau A kita itu adalah nombor 2. Nombor 2. Berapakah perimeter segi empat sama ini? Kalau kita tambahkan kesemuanya 2
tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jawapannya 8, cikgu. 8. Tahniah Betul. Nisa. Betul. Mudah sebenarnya. Okey, itu tadi contoh yang pertama Nisa. Ya. Bentuk segi empat sama. Contoh kedua kita ambil bentuk yang lain pula. Bentuk yang lain. Okey. Baik. Cuba Nisa tengok apa nama bentuk ini? Segi empat tepat, cikgu. Segi empat tepat. Apakah yang membezakan segi empat sama dengan segi empat tepat? Segi empat tepat, sisinya ada yang panjang, ada yang pendek sedikit. Dia berpasangan, betul? Berpasangan, betul. Ada dua yang pendek, dua yang panjang. Ya, betul. Okey. Betul Nisa. Segi empat tepat adalah dua pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Sama panjang. Jadi bermaksud ada satu sisi, Ya. okey, kita namakan A. A. Jadi sisi yang bertentangannya mesti A juga. Okey, maksudnya ukurannya adalah sama. Okey. Baik. Dan sisi yang seterusnya B. B. Jadi sisi yang bertentangan juga mestilah B. B. Jadi ukurannya mestilah sama. Jadi untuk mendapatkan perimeternya, Nisa perlu menambahkan A, tambah B, tambah A dan tambah B. Pandai. Begitu juga dengan murid di rumah ya. Saya yakin semua faham. Okey, jadi untuk mendapatkan jawapan perimeter bagi gambar segi empat tempat contoh yang kedua ini, perimeternya A tambah B tambah A tambah B. Ataupun dalam kurungan A tambah A. Kita habiskan dahulu A. Baik. Kemudian kita buat B tambah B. Ada banyak sebenarnya kaedah pengiraan dalam matematik ini. Sebab itu matematik ini sangat menyeronokkan. Betul. Okay? Apa saja cara pun akhirnya kita akan dapat jawapannya. Ya, saya setuju, cikgu. Okey. Ataupun sekali lagi seperti soalan yang pertama tadi, kita boleh menggunakan pendaraban berulang. Ya. Okey. 2A tambah 2B. Bermaksud ada 2A di sini. Ya. Tambahkan dengan 2B. Ini dia tadi contoh kita yang kedua. Kita dah cuba buat untuk segi empat sama dan segi empat tepat. Okey Nisa. Seterusnya, ada lagi. Okey, yang ini saya berikan contoh yang ketiga iaitu segitiga apa tu? Segitiga sama sisi. Okey, cuba Nisa bacakan apa yang dimaksudkan dengan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ialah semua sisi sama panjang. Semua sisi adalah sama panjang. Jadi jika dilihat daripada gambar ini ada tiga sisi dan semuanya sama panjang. A tambah A tambah A. Tambah A. Okey, 3 kali A. Ya. Okey, pendaraban berbelanjanya 3A. 3A. Okey, contoh Nisa saya nak bagi. A itu adalah 4. Jadi berapakah jawapannya? Kalau macam tu 4 tambah 4 tambah 4, jawapannya 12. 12. Betul. Tahniah Nisa. Hebat Nisa ni ya. Terima kasih, cikgu. Okey, kita tengok. Itu tadi contoh yang sangat mudah sebenarnya. Okey, kita pergi ke segitiga yang kedua, contoh 4. Apakah nama segitiga ini? Segitiga sama kaki. Apakah yang dimaksudkan dengan segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki ialah segitiga yang dua daripada sisinya yang sama panjang. Betul. Dua saja. Dua saja yang sama panjang. Kakinya saja sama panjang. Okey. Seperti di dalam contoh gambar ini kita boleh lihat hanya ada dua saja A. Ya, jadi betul. bermaksud sisi yang A dan yang ini adalah sama panjang. Tetapi sisi B tidak sama panjang. Jadi maksudnya dua daripada sisinya sama panjang. Bagaimana hendak mengira perimeter? A tambah A tambah A tambah B. tambah B. Jadi ada berapa kali A tadi? Ada 2 kali A. 2 kali A. Dan sekali B. Sekali B. Jadi 2A tambah B, kita akan dapat jawapannya. Ya. Okey. Seterusnya, contoh yang kelima. Banyak contoh cikgu bagi tadi. Ya. Pasti Nisa boleh hadam semua contoh-contoh ni dengan baik. Pasti. Murid-murid di rumah pun pasti boleh, cikgu. Betul, saya yakin sama. Okey, seterusnya contoh yang kelima adalah segitiga tak sama kaki. tak sama kaki. Apa pula tak sama kaki ni? Kenapa kaki dia tak sama, Kenapa cikgu? kaki dia tak sama? Kelakar pula bunyi dia. Okey, segitiga tak sama kaki bermaksud semua sisinya tidak sama panjang. Kalau tadi ada 2A, sekarang A hanya ada satu saja. Ada satu dia tak ada kawan saja. dah. Ya. B pun ada satu. Baik. C pun ada satu. Jadi mereka terpaksa berkawan bertiga untuk membentuk satu perimeter segitiga tak sama kaki. So bagaimana untuk mendapatkan jawapannya Nisa? A tambah B tambah C. Betul. A tambah B
tambah C, kita akan dapat jawapan perimeter. Ya, Okey. baik. So dah ada 5 contoh saya bagi ni. Baik. Untuk Nisa. Jadi, boleh tak kalau saya nak cuba uji Nisa pada hari ini? Boleh. Murid-murid di rumah pun jom lakukan bersama-sama dengan Nisa. Boleh? Okey, semua sediakan alat tulis di rumah dan tunjukkan kertas jawapan masing-masing. Boleh ya, Nisa? Boleh. Saya dah sediakan papan putih yang saya nak kongsikan dengan murid-murid di rumah. Jom, apakah soalannya, cikgu? Okey, baiklah. Jika Nisa boleh lihat di sini, ini adalah soalan yang akan saya tanyakan. Baik. Boleh, baik. Nisa? Nampak? Okey, sebelum saya tanya soalan perimeter, apakah bentuk yang dapat Nisa lihat di sini? Ada sisinya 11, 11. 13, 15. Tak sama. Ini bermakna segitiga ini segitiga tak sama kaki. Betul, cikgu? Betul. Yeay. Hebat, Nisa. Okey, ini adalah segitiga tak sama kaki. Jadi setiap sisinya Berbeza ukurannya. ukurannya. Okey, Baik. apa kata kalau Nisa cuba jawab? Okey, saya Okey, cuba. cikgu bagi masa Nisa menjawab dan cikgu akan berikan 3 markah untuk soalan ini. 3 markah. Okey, murid-murid di rumah, jom kita lakukan bersama-sama. Ukuran sisi yang pertama 11, ukuran sisi yang kedua 13 dan ukuran sisi yang ketiga 15. Jadi kita tambahkan ketiga-tiganya. 4. Okey. Saya dah jumpa jawapannya. Jom Okey, kita apakah simak. Boleh, jawapannya? cikgu? Saya nak lihat adakah jawapan saya sama dengan murid-murid di rumah. Okey, kita tengok sama-sama apakah jawapan Nisa. Ini dia, cikgu. Nisa beri jawapan 39. 39. Okey. Bagaimana 11 murid-murid di rumah? tambah 13 tambah 15. Okey, pasti di rumah juga telah mendapat jawapan. Ya. Ya, tepat sekali. 39. 3 Betul. markah untuk Nisa bagi 3 soalan pertama ini. Okey, bersedia Nisa untuk soalan yang kedua? Baik, soalan yang seterusnya. Okey, saya akan Saya nak tunjukkan. kena rekodkan. Cikgu bagi saya tadi 3 markah. 3 markah. Yang pertama, kita mulakan dengan soalan yang kedua. Baik. Okey. Apakah bentuk 2 dimensi yang dapat dilihat di sini? Ini merupakan, tapi ukurannya hanya diberi di 2 sisi, cikgu. Tapi saya boleh nampak sisi yang bertentangannya sama panjang dan sisi yang menegak pun sama panjang. Ini segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Betul. Tepat jawapan Nisa. Wah, kalau ada soalan bonus ni, markah bonus ni untuk Nisa tentu Baik. saya bagi. Tapi tak apa sebab kita nak fokuskan kepada topik kita pada hari ini iaitu perimeter. Jadi Nisa dah sebut tadi. 15 dan bertentangan adalah? Sama. Jadi berapa? 15 juga. 15 juga. 8 bertentangan? 8 juga. Berapakah jawapannya untuk perimeter Jom. bentuk 2 dimensi ini? Kita tambah 15, tambah sisi di sebelahnya tadi 8, tambah dengan sisi yang bertentangan dengan 15 mesti sama panjang dengan 15 tadi. Dan sisi yang bertentangan dengan sisi yang bersaiz 8 juga 8. Okey. Jawapan saya murid-murid di rumah, jom kita tunjukkan jawapan kita bersama-sama. Jom semua tunjukkan jawapan masing-masing. Okey, ini jalan kira saya. Abaikan 3 markah saya. Okey. Nisa dapat berapa tu? 46. 46. Betul ke 46? Okey, jawapan yang sebenarnya adalah 46. Tepat sekali jawapan Nisa. Baik, betul. Ada lagi 3 markah untuk 3 Nisa. markah lagi untuk Nisa. Hebatnya. Terima kasih, cikgu. Okey, tahniah Nisa untuk 2 soalan pertama yang telah dijawab ni. Okey, nampaknya Nisa betul-betul telah memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, Okey, baik. Tahniah juga murid-murid di rumah, cikgu. Sebab nampaknya ramai yang dapat jawapan sama dengan Nisa. Tahniah. Tahniah semua. Hebat Okey, boleh tak bersedia untuk soalan yang seterusnya? Bersedia, cikgu. Tadi saya dapat berapa markah, cikgu? Okey, 3 markah 3 juga. lagi. Jadi sekarang ni Okey. Nisa sedang mendahului dengan 6 mata. Begitu Baik. juga dengan murid di rumah. Okey. Okey, untuk soalan yang seterusnya bersedia? Soalan Bersedia. terakhir untuk bahagian ini. Okey. Murid-murid di rumah, boleh? Jom. Agak mencabar saya soalan yang seterusnya. Sama-sama kita lihat. Bentuk ini tidak kita pelajari tadi. Tapi apakah nama bentuk ini? 1, 2, 3. Ada 6 sisi. Ada 6 sisi. Ya.
Oktagon. Bukan. Heksagon. Oktagon. Alamak. Cikgu, mana satu cikgu yang kalau 6 sisi? Heksagon ke? Betul ke? Pandai. Betul. Tepat sekali. Betul. Macam seorang penilik nasib pula. Okay? Betul. Itu jawapannya. Okay? Untuk bentuk 2 dimensi yang ada 6 sisi begini, kita panggil heksagon. Heksagon. Okay. Heksagon setiap sisinya sama panjang. Sama panjang. Sama panjang. Okay, satu sisinya bernilai 9. 9. Jadi apakah perimeter bagi objek ini? Okey. Nisa tadi dah gunakan kaedah tambah. Betul. Nisa nak cuba kaedah darab. Betul. Boleh? Boleh. Okey. Memandangkan Apa ada saja 6 kaedah, sisi. yang penting jawapan yang betul. Baik. Okey, jom murid-murid kita cuba. 6 sisi, maknanya letakkan nombor 6. Kemudian kita darab dengan sisinya yang bersaiz 9. 9. Jadi jawapannya... Okey. Murid-murid di rumah ada yang dah dapat jawapan lah. Wah, laju. Okey. Betul kot. Okey, mari kita Ini sama-sama jawapan tengok. saya. Okey, kena ada keyakinan Nisa untuk Betul. menjawab soalan. Kita tengok betul atau tidak. 6 sisi didarab dengan 9. Setiap sisinya jumlahnya adalah 54. Wah, betul. Hebat. Saya yakin di rumah juga betul ya dapat jawapan yang tepat. Ya. Jadi itu tadi 3 soalan Nisa dan bermaksud apa yang saya nampak Nisa telah pun mencapai standard kita yang pertama 1.1.1 Ya. menentukan perimeter Perimeter. bentuk 2 dimensi. Ya, jadi berapa markah yang Nisa dapat, cikgu? Berapa markah untuk 3 soalan? Cuba Nisa kira pula. Soalan 3 yang soalan. ketiga tadi saya dapat 3 markah juga. Jadi berapakah total atau jumlah markah Nisa? Saya dapat 9 markah. Ya, Nisa sedang mendapat 9 markah atau 9 mata dan cikgu akan tambah lagi mata itu kemudian nanti. Baiklah, saya tak sabar nak mendapatkan lebih banyak markah dan lakukan lebih banyak aktiviti. Murid-murid di rumah pun boleh teruskan mencuba menjawab soalan perimeter. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Janji jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah kerana masih bersama dengan Nisa dan juga Cikgu Saiful. Hari ini kita nak belajar pula mengenai bagaimana nak menentukan perimeter gabungan bentuk 2 dimensi. Macam mana tu? Jom kita tanya Cikgu Saiful. Macam mana tu, Cikgu? Okey, terima kasih Nisa. Ya, untuk standard pembelajaran yang seterusnya 1.1.2 Baik. menentukan perimeter gabungan bentuk 2 dimensi. Baik. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi, cikgu nak Nisa tahu dahulu apa yang dimasukkan dengan bentuk gabungan 2 dimensi. Okey, daripada contoh yang cikgu tunjukkan di sini, Baik. gambar rajah pertama, ini bentuk gabungan kerana 2 bentuk ini Bercantum. betul. Okey. Baik. Berbanding gambar yang kedua, ini bukan bentuk gabungan kerana 2 bentuk ini tidak bercantum. Okey, boleh nampak di sini jelas ya apa yang dimasukkan dengan Bentuk gabungan dan bentuk bukan gabungan. Okey. Baik, Cikgu, saya dah faham. Jadi bentuk gabungan ialah bentuk yang terhasil daripada gabungan 2 atau lebih bentuk geometri atau bentuk 2 dimensi. Okey. Baik. Perimeter bagi suatu gabungan bentuk 2 dimensi ialah jumlah panjang semua sisi luar bentuk gabungan itu. Jadi Baik. kata kunci di sini adalah sisi luar. Sisi luar. Cikgu, saya ada soalan. Okey, baik. Okey, memandangkan cikgu ada sebut semua sisi luar, jadi bagi bentuk gabungan yang bercantum, sisi di bahagian dalam tu tidak perlu dikira ke, cikgu? Betul, tepat sekali. Okey, kita tengok sama-sama contoh gambar yang diberi di sini. Okey, jika kita lihat di sini,
bentuk A dan bentuk B bercantum. Ya, betul. Jadi sisi A dan separuh daripada sisi B bercantum. Kita tidak perlu kira untuk mendapatkan perimeternya. Untuk mendapatkan satu perimeter ni sangat mudah sebenarnya. Konsepnya kita kena dapatkan satu bucu dahulu atau satu titik permulaan. Titik permulaan. Sebab perimeter itu sendiri bermaksud ukur lilit atau ukur keliling. Betul. Okey, jadi kita mula dengan titik permulaan di sini. Baik. Dan kemudian dia akan bergerak seterusnya. Hanya di sisi luar sahaja. Baik. Sisi dalam tidak perlu diambil kira. Okey, boleh Nisa? Boleh. Okey, jom kita tengok saya dah faham. bagaimana dengan contoh yang ada. Okey, ini contoh yang lain pula. Okey. Nisa, apakah itu bentuk gabungan atau bentuk bukan gabungan? Memandangkan dua bentuk dua dimensi ini bercantum, jadi ini adalah bentuk gabungan. Bentuk gabungan, tepat sekali. Okey, jika dilihat di sini, objek PQUV adalah bentuk Segi empat tepat yang lebih kecil. Dan bentuk RSTU adalah bentuk segi empat tepat yang lebih besar. Jadi bagaimana kita nak mencari perimeter bentuk gabungan? Boleh Nisa sebutkan bagaimana? PQ. PQ di mana? Sini. Dibentuk di sini PQ tambah QR. Tambah pula dengan RS. Kemudian dari S pergi pula pada T tambah ST. Tambah ukuran TU dan tambah ukuran UV, tambah ukuran V kepada P. Betul, Cikgu? Jadi Nisa menggunakan ukur keliling daripada satu titik ke satu titik. Balik kepada titik yang sama. Ya, tepat cara pengiraan yang sebegitu. Okey. Jadi kita tengok di sini. Tipsnya adalah panjang QU. Panjang QU berada di bahagian dalam. Di bahagian dalam. Jadi tidak diambil kira kerana bukan sisi luar bentuk gabungan itu. Jadi yang bukan sisi luar tidak diambil kira. Bukan sisi luar tidak diambil kira. Ingat tu murid-murid semua, catat. Okey, jom kita teruskan. Jom kita teruskan. Okey, ini contoh pertama. Okey, sebelum tu kalau kita lihat, apakah bentuk yang pertama ni, Nisa? Segi empat sama sisi. Sama sisi. Betul, kerana sisi panjang dan lebarnya sama. Okay, bagaimana dengan bentuk yang kedua ini? Segi empat sama sisi tetapi ukurannya lebih kecil. Betul, tepat sekali. Okay. Jadi, perimeter AB berada di atas. Okay, kita boleh lihat sama-sama. Tambah dengan BW berapa? BW 3. Kemudian W dengan X. 3 juga 3, sebab sama sisi. Betul. Jadi ukurannya 3. XZ. 3 cm. ZC. 3 cm juga. 3 cm. CD. 3 cm. Dan DA. DA 6 cm. 6 cm. Contoh telah memberikan jalan kiranya begini. Okay, so berapakah jawapannya? Jawapannya 30 cm. 30 cm. Jadi perimeter bentuk gabungan di dalam gambar ini adalah 30 cm. 30 cm. Mudah saja sebenarnya kan. Bagaimana dengan WC ini? Tidak dikira, Cikgu, sebab ianya berada di bahagian dalam. Hanya ukuran luar saja diambil kira. Betul tak? Betul. Okey, begitu ya tadi untuk bentuk gabungan. Baik. Okey. Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Nampak macam semakin sukar. Ya. Kita tinggikan sedikit aras. Okey. Kita tengok gambar raja X. Yang pertama kita sebut sebagai segi empat tepat. Segi empat tepat. Tepat jawapan. Dan U juga merupakan segi empat tepat. Okey, kita tengok perimeternya. ST, berapakah nilai ST? ST 24 cm. 24 cm. TP. Di sini. Titik persilangan sini. 5 cm. 5 cm. PW? 12 cm. Bagaimana untuk mendapatkan 12 cm tu? Kerana panjang ZY adalah sama dengan ST. Panjang ZY sama dengan ST, memandangkan titik tengahnya 12 cm, 12 cm. Betul tak, Cikgu? Betul. Kerana dia mengambil titik tengahnya. 12 cm, 12 cm. Jadi panjang PW mestilah 12 cm. Seterusnya WY tiada masalah. 10 cm. 10. YZ 24 cm. 24 cm. ZQ di sini, titik Q sini
12 cm telah diberikan. Okey, telah diberikan V kepada S 10 cm. 10 cm. Jadi sangat banyak nombor nilai di sini ya, tetapi mudah jika kita menggunakan konsep satu titik permulaan dan kita ambil sekelilingnya. Okey. Jadi jawapannya berapa Nisa? 102 cm. 102 cm. Jadi perimeter rajah ini adalah 102 cm. Okey, ini contoh yang kedua. Kita contoh yang ketiga ni saya nak cabar sedikit sebenarnya. Okey, gambar apa ini Nisa? Ini macam gambar permainan piring terbang tu, cikgu. Piring terbang. Okey, atau kita kenali sebagai frisbee. Baik. Okey. Bagaimana mencari perimeter untuk cakra terbang atau frisbee disc yang berbentuk bulatan ini? Kita belajar semuanya lurus saja. Sisi yang lurus je. Tiba-tiba perimeter bulatan. Alamak. Macam mana? Contoh cikgu, saya pun ada juga piring terbang. Wah. Tapi macam mana saya nak kira bulatan kalau tak ada sisi yang rata? Saya nak kena guna pembaris ke cikgu? Okey Nisa. Cikgu akan bagi penerangan bagaimana untuk mengira. Selepas ni pasti Nisa mampu buat dengan baik. Boleh. Okey, baiklah semua murid yang berada di rumah. Okey, untuk mengira perimeter cakra terbang ini adalah kerana bentuknya melengkung. Jadi kita perlu gunakan benang. Nisa ada benang tak? Cuba tunjukkan. Benang atau tali? Ada cikgu. Saya ada benang atau boleh gunakan tali. Boleh seperti menggunakan ini. tali seperti itu. Okey. Dan tali itu dililitkan di sekeliling piring terbang tadi. Cakra terbang tadi. Okey. Saya lilitkan keliling ya. Saya gunakan di penghujung. Saya akan lilitkan di keliling. Supaya mendapat ukuran yang betul. Lilit. Alamak. Okay, cuba letak di atas. Okay. Cuba lilitkan di atas. Okey. Boleh nampak murid-murid? Okey. Okey. Bisa boleh angkat dan boleh lihat di nampak tak? Tu. Saya dah lilitkan di sekeliling. Okey. Lebih kurang pegang macam betul-betul bahagian yang bercantum tadi tu dan angkat benang tu. Cuba lihat. Okey. Berapakah ini panjangnya? Titik yang bertemu dengan penghujung. Jadi untuk mengukur berapa perimeter ni, saya perlukan pembaris. Betul tak cikgu? Okey. Cuba ni saya ada pembaris panjang. Saya akan letakkan pembaris daripada 1 cm daripada hujung ke hujung. Saya dapat ukurannya 64 cm. 64 cm. Jadi berapakah perimeter cakra terbang tadi? 64 cm, cikgu. 64 cm tepat. Okey. Begitu kaedah yang digunakan jika kita hendak mengira perimeter bentuk melengkung atau bulatan begini. Baik. Okey. Okey Nisa. Saya yakin Nisa dah cukup hebat, cukup faham apa yang kita pelajari dengan contoh-contoh yang ada. Jadi kita masuk kepada jom cuba. Bersedia? Jom cuba. Okey, saya nak cuba. Tapi murid-murid di rumah pun cuba bersama-sama dengan Nisa. Boleh? Boleh. Okey, mari. Nisa, kita kembali kepada tempat jom cuba saya. Jom. Kita tengok di sini ada gabungan dua bentuk dimensi. Apakah bentuk yang pertama ni Nisa yang berwarna kuning? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat dan yang berwarna merah ini adalah segi 4 sama. Segi 4 sama, betul Nisa. Okey. Untuk segi 4 tepat ini panjangnya adalah 8. 8. Kita mulakan dengan 8. Lebarnya 3. Okey, bagaimana dengan segi 4 sama yang bahagian bawah ini? Satu sisinya telah diberikan 5 cm, segi 4 sama, semua sisinya sama panjang, cikgu. 5. Saya akan tandakan juga 5 dan 5. Okey. Jadi sini 5, sini 5, sini 5. Bagaimana dengan jawapan yang di sini? Okey, saya tahu. Boleh tak cikgu tinggi 8? Tinggi 8. 8. Di sebelahnya kan ada sisi 5 kan. Kita tolak 5. Yang kecil tu tinggal 3 cm. Betul tak cikgu? Betul. Tepat sekali. 8 tolak 5. Kita tinggal baki 3. Jadi sisi di sini 3. Dan di atas ni? 3 cm. Sama dengan sisi bertentangan. Jadi kita tambah. Saya rasa Nisa boleh ambil masa untuk mengira berapakah jumlah keseluruhannya. Boleh. Murid-murid, jom kita kira bersama-sama. Tambah 5. Tambah 5 lagi. Tambah 3. Dan tambah 3. Okay. Jumlah semua sekali. Wah. 11. Alamak. 21.
26, 3. Okey. Okey. Saya dah dapat jawapan. Murid-murid di rumah bagaimana? Sama-sama kita Untuk lihat. membantu pengiraan saya lukiskan kembali Wah, hebat Nisa. bentuk dua dimensi, bentuk gabungan dua dimensi kita yang bercantum ni supaya saya tidak lupa setiap ukuran sisi tu cikgu, sebab kita nak kira bahagian luar sahaja kan cikgu kan. Maknanya bahagian dalam tidak dikira. Jadi perimeternya saya mulakan dari sini 8 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 dan tambah 3. Jumlahnya 32. Okey, jumlahnya 32. Tepat sekali. Betul. Saya yakin yang di rumah juga mendapat jawapan yang sama dengan Nisa. Ya, murid-murid di rumah semua pun bagus. Hebat. Itu bagus soalan pertama. yang Bersedia ini untuk soalan yang kedua? boleh. Berapa markah cikgu? Okey, 3 markah sekali lagi. 3 markah. Saya akan Okey. catatkan Okey, 3 Nisa dah markah catatkan yang 3 saya markah lagi dapatkan. tambahan untuk Nisa. Tahniah. Okey, baik. Jom. Kita nak bersedia untuk soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Jom, murid di saya rumah tunjukkan. pun lakukan bersama-sama. Alamak. Okey, saya boleh Okey. nampak? Saya Okey. nampak Okey, bagi bentuk yang berwarna jingga ini, apakah nama bentuknya? segitiga. Okey, di sini 9, Okey, di sini 5, 5. sini berapa? Ada 3, Tiga. tapi itu bukan ukuran penuhnya. Ada 4, 7. Segitiga tak sama kaki. Pandai, tepat sekali. Okey, Betul, segitiga okey. tak sama kaki kerana setiap sisinya berbeza-beza. Berbeza, baik. Okey, bagaimana yang berwarna ungu ini? Segi 4 sama. Segi 4 jadi sama semua sisi, betul. sisinya sama panjang. Okey, cuba Nisa jawab. Okey, saya akan tunjukkan pengiraan. Jom murid-murid di rumah. 9 tambah, berapa tu? Tambah lagi, saya dapat 4 lagi. 4 lagi, 4 dan 3. Okey, jom kita kira bersama-sama. 9, 14. 14 tambah 4, 18. 18 tambah 4, 22, 26. Okey, baik. Okey. Okey, nampak Nisa macam Seperti dah soalan bersedia. yang tadi, murid-murid di rumah dah bersedia nak kongsikan jawapan masing-masing. Okey, semua tunjukkan jawapan. Apakah Okey. jawapannya? Ini rajah yang Nisa lukis semula untuk membantu Nisa supaya tidak terlepas mana-mana sisi luar untuk dikira. Betul, bagus, Kita Nisa. dah dapatkan ukuran yang diberi 3, 9, 5 dan 4. Memandangkan ini adalah segi 4 sama, jadi sisi di atas dan di bawahnya juga 4. Jadi kita tambahkan semua, saya mulakan dari sini. 9 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Jawapan saya 29. Betul cikgu? Okey, Nisa tanpa ragu itulah jawapan yang Ya, tepat. terima Nisa. kasih cikgu. 29 Betul. jawapannya ya. Okey, tahniah Nisa. Sekali lagi 3 mata untuk Nisa. 3 mata untuk saya. Saya akan catatkan mata yang telah saya kumpul sepanjang sesi hari ini. Okey, baik. Okey, soalan terakhir. Bersedia atau tidak? Ada lagi, jom. Murid-murid, Jom, kita lakukan bersama-sama. Okey. Okey Nisa. Bentuk yang agak berbeza sedikit. Okey, baik. Apakah bentuk ini? Okey, kita tengok. Yang berwarna biru ini, apakah bentuk ini? Dia melengkung, lepas tu dia separuh je. Separuh je. Jadi, Bentuk separuh bulat. separuh bulat. Separuh bulat. Okey, separuh bulatan atau separuh bulat. Baik. Okey, tahniah Nisa. Okey, bentuk separuh bulat ini perimeternya telah pun diberi iaitu 9. 9. Bagaimana Okey. dengan bentuk yang berwarna pink ini? Yang ini segi 4 sama. Segi 4 Sisi. sama. Sama sisi. Okey, segi 4 sama sisi. Baik. Jadi jika Ukurannya satu sisinya 9. 7, yang lain Tujuh. mesti 7 juga. 7 juga, betul. Segi 4 sama sisi, semua sisinya sama panjang. Okey, saya dah dapat dah semua nombor-nombor setiap ukuran luarnya. Jom kita tambah bersama-sama. Saya ada 7 tambah 7 tambah 7 tambah 9 sama dengan kira-kira. Okey. Okey, kita Baik. lihat apakah jawapan Nisa. Bagaimana yang di rumah? Semua dah bersedia? Tunjukkan jawapan masing-masing. Tunjukkan jawapan masing-masing. Separuh bulatan tadi cikgu telah diberi 9. Yang ini segi 4 sama sisi, setiap sisinya sama panjang. Jadi saya dapat 7, 7 dan 7.
Jadi 7. Saya mulakan dari sini. Titik permulaan saya 7. Saya tunjuk ya kepada murid-murid di rumah. Saya mulakan dari sini. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 9. Dah kembali kepada titik permulaan. Jadi jawapan saya cikgu 30. 30. Sekali lagi Nisa dapat jawapan yang tepat. Betul. Tahniah Nisa 30 Terima untuk kasih. perimeter gambar rajah yang ini. Ya. Okey, tahniah Nisa sudah ada 3 soalan. Tambah lagi mata 3 Tambah mata lagi lebih. 3 markah. Berapakah markah keseluruhan Nisa? Kita akan tahu nanti. Selepas ini, baiklah kita telah pun lakukan pelbagai aktiviti bersama-sama. Diharapkan murid-murid semua telah pun memahami bagaimana nak mendapatkan perimeter bagi bentuk gabungan 2 dimensi. Kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Saiful. Kita nak teruskan aktiviti kita hari ini. Jom Cikgu, silakan. Okey, betul Nisa, kita akan terus dengan aktiviti kita pada hari ini. Kita akan aplikasikan apa yang telah kita pelajari dalam topik perimeter ini. Baik. Jadi di hadapan Nisa, cikgu sediakan satu pinggan. Pinggan Okey. yang berbentuk Pinggan bulat. bulat. Pandai. Okey, bulat jadi bentuknya melengkung. Melengkung. Jadi bagaimana untuk mengira perimeter pinggan tersebut? Okey, sebentar tadi kita dah belajar. Kita gunakan benang. Okey, Nisa ada benang. Jom kita letakkan di atas permukaan yang rata. Kemudian Nisa gunakan benang dari hujung. Okey, Nisa letakkan di satu sisi dan Nisa akan letakkan benang ini di sekeliling pinggan ini dan bahagian benang yang bertemu. Nampak ni? Dia bertemu begini. Sini kan? Nisa akan ambil ukuran dari panjang yang awal tepat. hingga ke yang ini. Okey, Jadi boleh bagaimana cikgu? seterusnya? Nisa akan gunakan, nak guna pembaris juga cikgu? Okey, rasanya kita ada satu kaedah lain selain Baik. daripada pembaris. Okey, kita juga ada pita pengukur Nisa. Oh, pita Okey, boleh saya pengukur. dekat sedikit? Silakan cikgu. Okey, Nisa, ini adalah pita pengukur. Pita pengukur. Selain daripada pembaris, kita juga boleh menggunakan pita pengukur. Cuba Nisa Boleh tunjukkan dahulu kepada murid di rumah cikgu Okey, pita murid di rumah, pengukur. Pita pengukur ni, jadi di pita ini ada ukuran. Sudah disertakan dengan unit disertakan ukuran. Betul. Baik. Jadi sebenarnya kita juga boleh gunakan tadi. Untuk tanpa mengukur. menggunakan benang. Lebih memudahkan lagi. Tapi tak apa sebab kita nak belajar banyak kaedah. Okey, betul. Jom kita gunakan pita pengukur yang sudah disediakan dengan unit ukuran. Kita letakkan di sini. Saya akan ukurkan daripada hujung sampai hujung saya dapat dalam lebih kurang. Besar juga perimeternya. 83 cm. 83 cm. Tadi Cikgu Saiful ada sebutkan kita boleh terus menggunakan pita pengukur. Boleh cuba. Maknanya Kita cikgu? sama ke tidak 83 tadi? Kita terus lilit di keliling pinggan. Betul. Disebabkan pita pengukur ni dah ada unit ukuran. Okey, kita ukur. Minta lah sama dapat. Ni kalau lain ni. Kalau lain apa jadi ni ya? Kita tengok sama ke tidak. Okey, berhati-hati. Okey, saya rasa sama. Okey, jom. 80. Alamak tertarik. 83. 83 juga. Jadi sama dengan menggunakan tali tadi kan. Ya. Jadi boleh dilihat di sini apa saja kaedah. Okey, dan kita akan pasti dapat jawapan yang sama. Okey, mudah kan matematik ni? Mudah. Saya dah belajar menyeronokkan macam-macam sebenarnya. hari ini, cikgu. Macam-macam yang telah kita pelajari dan lakukan aktiviti bersama-sama dengan murid-murid di rumah juga. Tahniah semua dapat melakukan aktiviti dengan baik. Tapi cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Dah nak habis. Saya nak minta Cikgu Saiful untuk berikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, mudah saja apa yang kita pelajari pada hari ini tapi cikgu yakin
murid-murid di rumah semua dapat mengikuti dengan baik. Okey, Betul. yang pertama kita dah tahu kita belajar tajuk apa hari ini? Tajuk perimeter. Tajuk perimeter atau yang dimaksudkan dengan ukur ukur keliling atau ukur lilit. Pandai, okey, bagus. Okey, dan kita belajar dua standard pembelajaran. Yang pertama, menentukan perimeter bentuk Dua dimensi. Baik. Satu lagi, menentukan perimeter Bentuk gabungan dua dimensi. Jadi itu saja yang kita pelajari dan saya amat yakin Nisa boleh membuat dengan baik pada hari ini. Okey, Nisa, bagaimana dengan markah Nisa pada hari ini? Jom, daripada kita 6 soalan tadi. Kita akan kira bersama-sama berapa markah yang Nisa dah dapatkan dan Cikgu Saiful akan berikan pentaksiran keseluruhan terhadap prestasi Nisa setakat hari ini. Kita tengok. Baik, saya dapat soalan pertama tadi 3 markah. Soalan kedua saya dapat 3. Contoh ketiga pun 3. Saya dapat 3 lagi untuk soalan keempat. Soalan kelima dapat 3 dan soalan keenam saya dapat 3 juga. Okey, jadi berapakah markah Nisa? Berapakah jumlah markahnya? Oh, dah macam nak kira perimeter pula cikgu. Okey, saya dapat. Saya tulis besar-besar di sini berapa markah yang saya dapat. Okey. Ini adalah jumlah markah yang Nisa dapatkan setakat hari ini. Sama macam murid-murid di rumah. Betul, semuanya saya yakin dapat semua menjawab sama. soalan. Okey, tahniah Nisa. 18 markah daripada kasih. 18 markah. Jadi markah penuh untuk Nisa hari ini. Prestasi Nisa sangat bagus untuk hari ini. Cemerlang Nisa. Terima kasih cikgu. Hari ini saya dapat prestasi cemerlang. Murid-murid di rumah pun pastinya cemerlang juga. Jadi tahniah. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sebelum itu, kat mana murid-murid boleh dapatkan bahan pembelajaran ataupun latihan pengukuhan terhadap topik kita hari ini cikgu? Okey, untuk topik kita pada hari ini, semua murid boleh merujuk kepada sumberku. Portal sumberku. Jadi murid-murid di rumah boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda untuk mendapatkan bahan pembelajaran ataupun latihan pengukuhan topik kita hari ini, perimeter. Baiklah, terima kasih Cikgu Saiful hari ini bersama-sama dengan kami. Cikgu Saiful Amri dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Juga terima kasih kepada Cikgu Muhammad Buhari Syekh Hasan selaku jurubahasa kita pada hari ini dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Terima kasih semua yang menonton kita di Didik TV KPM. Semoga semuanya teruskan menyokong saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi.